yang dikenali dalam bahasa Arab iaitu minuman yang mengandungi etanol. Itu sejenis alkohol yang memabukkan. Ketegasan Islam dalam mengharamkan arak kerana kemudaratannya dan bersandarkan kepada justifikasi yang kukuh dan rasional. Seterusnya, arak mendatangkan kesan buruk. Hal ini kerana peminum arak dalam keadaan tidak waras dan derinya berkurangan. Selain itu, ia akan mengakibatkan permusuhan dan pergaduhan antara satu sama lain, juga menghilangkan kemaslahatan dan unsur baik dalam kehidupan, iaitu berlakunya kemalangan jalan raya, kemiskinan, prestasi kerja yang semakin menurun serta tahap kesihatan yang teruk. Selanjutnya, tinjauan kesihatan. Berdasarkan tinjauan kesihatan kebangsaan dan Morhabiti NHMS 2019 daripada Institut Kesihatan Umum KKM, 11.8% penduduk mengambil alkohol, manakala 45.8% mengambilnya secara mudarat. Objektif kajian yang pertama ialah mengkaji tentang kemudaratan arak terhadap masyarakat Taman Desa Jasmin. Yang kedua ialah membincangkan tentang kesan pengambilan arak ke masyarakat Taman Desa Jasmin. Yang ketiga ialah mencadangkan langkah-langkah mengatasi pengambilan arak dalam kalangan masyarakat. Dalam skop kajian, kita terbahagi kepada dua, iaitu lokasi kajian dan aspek kajian, di mana lokasi kajian kami adakan di Taman Desa Jasmin Nilai Negeri 9. Yang kedua, aspek kajian, di mana kami membincangkan tentang 4 perkara, iaitu yang pertama, konsep arak, yang kedua, kemudaratan daripada pengambilan arak, yang ketiga, kesan daripada pengambilan arak, dan yang terakhir adalah langkah untuk mengatasi pengambilan arak daripada pelbagai aspek. Pertama sekali, sebelum mendalami dengan lebih lanjut mengenai isu pengambilan arak ini, saya akan menerangkan tentang definisi arak. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, arak ialah minuman yang mengandungi alkohol, iaitu minuman keras. Seterusnya, saya ingin memetik satu kata-kata daripada Dr. Muhammad Al-Zuhaili yang menyatakan bahawa arak merupakan setiap minuman yang memabukkan. Dan seterusnya, saya akan menerangkan juga kemudaratan arak menurut perspektif Islam. Pertama sekali, arak boleh memutuskan hubungan persaudaraan. Ini kerana arak mengakibatkan jiwa mereka menjadi lemah, dikuasai hawa nafsu, timbul rasa benci-membenci dan persengketaan di kalangan orang Islam sehingga putus hubungan persaudaraan dan hilang rasa kasih sayang tu. Yang kedua, saya akan memetik ayat dari Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang menyebutkan bahawa kesan minum arak akan menghalang manusia daripada meminati Allah dan menjauhkan mereka daripada rahmat, kurniaan dan ihsan Allah. Baiklah, untuk metodologi kajian kami menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah penyelidikan perpustakaan dan kajian lapangan. Seperti mana yang kita tahu, tujuan metodologi kajian ini adalah untuk mencapai objektif kajian. Untuk mencapai objektif kajian yang pertama, kami telah merujuk pelbagai bahan ilmiah seperti buku, artikel, jurnal, akhbar dan penulisan yang berkaitan. Malah, kami juga turut melayari beberapa laman sesawang yang berautoriti bagi menambahkan lagi maklumat serta pengetahuan yang lebih sesuai dengan tajuk yang dikaji. Seterusnya, untuk mencapai objektif kedua dan ketiga, kami telah mengedarkan borang soal selidik secara atas talian kepada 100 orang responden. Bagi analisis dapatan kajian untuk soalan kesan pengambilan arak terhadap masyarakat, kami menjadikan 3 soalan kepada responden. Antara soalannya ialah arak menyebabkan kadar kematian tinggi dalam masyarakat, menyebabkan permusuhan dalam masyarakat dan tahap kesihatan dalam masyarakat bertambah buruk. Bagi soalan yang pertama,
Arak menyebabkan kadar kematian yang tinggi dalam masyarakat. Seramai 98 orang bersamaan 98% daripada 100 orang responden bersetuju bahawa kesan arak menyebabkan kadar kematian dalam masyarakat meningkat. Contohnya berlaku kemalangan jiwa yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Seramai 2% daripada 100 orang responden tidak pasti akan hal ini dan tiada seorang responden yang memilih tidak. Bagi soalan kedua, arak menyebabkan berlaku permusuhan dalam masyarakat kerana seseorang yang di bawah pengaruh arak sanggup melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh mendatangkan ancaman dalam masyarakat. Seramai 95 orang bersamaan 95% bersetuju dan seramai 4 orang bersamaan 4% tidak pasti. Manakala seorang sahaja yang tidak bersetuju bahawa arak menyebabkan permusuhan dalam masyarakat. Bagi soalan terakhir, arak menyebabkan tahap kesihatan dalam masyarakat bertambah buruk. Seramai 99% bersamaan 99 orang bersetuju kerana majoriti berpendapat bahawa arak boleh mendatangkan pelbagai penyakit seperti kanser. Seorang sahaja yang tidak pasti akan hal ini, manakala tiada seorang yang tidak bersetuju. Kajian ini mendapati bahawa majoriti 94 orang responden bersetuju dengan kenyataan tersebut. Selain daripada itu, terdapat 4 orang responden yang menjawab tidak pasti dan 2 orang yang menjawab tidak setuju. Daripada analisis ini dapat kita simpulkan bahawa mengharamkan penjualan arak adalah satu titik permulaan bagi langkah untuk mengatasi pengambilan arak dalam masyarakat. Mengikut statistik penjualan arak di Malaysia, di negeri Selangor mencatat penjualan arak yang paling banyak iaitu 1,721 diikuti dengan negeri Sarawak dan Johor. Apabila penjualan arak semakin bergiat luas di negara kita, maka semakin banyak kesan buruk yang akan berlaku di negara kita. Kesimpulannya, mengharamkan penjualan arak adalah salah satu langkah utama bagi mengatasi pengambilan arak dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menganalisis soalan yang ke-10 berkaitan kuat kuasa undang-undang bagi peminum arak. Seramai 96 orang menjawab setuju, manakala 3 orang menjawab tidak pasti dan selebihnya iaitu seorang menjawab tidak setuju. Hal ini kita dapat lihat bahawa majoriti penduduk Taman Desa Jasmani menyokong bahawa kuat kuasa undang-undang bagi peminum arak perlu dilaksanakan. Dalam Islam, siapa yang meminum arak akan dikenakan hukuman sebanyak 80 kali sebatan. Mengikut enakmen Kanun Jinayah Syariah 1985 di Malaysia, siapa yang meminum arak akan didakwa di bawah Seksyen 25 iaitu minuman yang memabukkan. Bagi umat Islam yang meminum arak, mereka akan didenda sebanyak RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya dan mereka akan dikenakan sebatan. Antara negeri-negeri yang telah mengharamkan penjualan arak adalah negeri Kedah. Kesan hasil daripada penguasaan undang-undang adalah peminum arak akan lebih takut untuk melakukan aktiviti tersebut. Jadi, mereka akan mengurangkan kes jenayah yang melibatkan pemabuk yang meminum arak dan sebagainya. Oleh itu, arak perlu diberikan perhatian kepada kerajaan untuk membina negara yang harmoni. Soal selidik dalam Google Form dan disebarkan kepada setiap golongan masyarakat tentang langkah mengatasi pengambilan arak terhadap masyarakat Taman Desa Jasmine dengan mendidik anak-anak sejak kecil tentang keminatan arak. Seramai 100 responden yang telah menjawab soalan di dalam Google Form. Seramai 97 orang responden yang mewakili 97% telah bersetuju dengan kenyataan ini, manakala sebanyak 2% ataupun 2 orang responden tidak pasti tentang kenyataan yang telah dilampirkan di dalam Google Form. Dan yang terakhir, seramai seorang responden ataupun 1% tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Kesimpulannya adalah gejala minum arak merupakan perkara yang sangat memudaratkan, terutamanya bagi umat Islam. Gejala ini perlulah dibanteras bagi melahirkan rakyat Malaysia yang sihat, harmoni dan sejahtera. Usaha-usaha perlu diambil secara berterusan bagi memastikan pengambilan arak di Malaysia dapat dikurangkan secara berterusan. Terusnya, pihak berwajib juga perlu memainkan peranan penting untuk mendidik masyarakat, terutamanya umat Islam, supaya menjauhkan diri daripada arak atau gejala yang bawa kepada kemusnahan jati diri.
Baiklah, di sini kami sertakan dua lampiran. Yang pertama, borang kaji selidik mengenai kesan pengambilan arak dan langkah mengatasi di Taman Perumahan Jasmine Nilai. Dan yang kedua adalah keratan akhbar mengenai kes kematian yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Sekian, terima kasih.